lah boleh pakat pergi melawat. Dari tu kemarin alhamdulillah duk sebut-sebut ada orang panggil duk mengajar qiraati. Mengajar qiraati sepupu juga duk mengajar di Jambu hari tu. Alhamdulillah. Ada orang mengaji pun orang lapis ada umur belakang dah lah. Tu dia. Tetapi dengan hormat dengan keberkatan orang panggil dia. Orang mengaji Al-Quran. Ni ayah mak duk royak buku hafal Al-Quran. Orang membaca Quran saat itu kelebihan deh. Kenapa? Iaitu sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah deh, iaitu mendirikan semaya dan membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami kurniakan kepada mereka itu secara rusia dan terang-terang. Mereka itulah mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi agar Tuhan mencukupkan pahala-pahalanya serta menambahkan mereka daripada kurniaannya. Sesungguhnya dia Maha Pengampun dan Maha Pembalas. Iaitu afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Satu hadis Nabi artinya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadat umatku yang amat utama ialah membaca Al-Quran. Ni bukan kata apa tu kau ni dak deh. Jadi bomolek kemarin tu Gibzarah tu dia mengaji qiraati. Masya-Allah. Dengan apa ni panggil baca qiraati ni belajar cara nak baca nak wikna malah mana. Tu dia ya, tak ada nak tawaf tanding dengan demo. Tu dah. Tu dah. Tu dah. Lepas tu ustazah ialah sepupu ialah. Dia panggil semek Kak Mek tu. Nama dia nama Sukda bin Cawan. Gerbeh mengajar demo nak mengaji Quran, nak belajar baca Quran. Tu dah mengaji baik panggil qiraati. Nak belajar baca. Tu dah. Cara-cara nak baca nak wikna buat belah mana tu dah. Kemarin alhamdulillah dengan ada kemarin orang wasa senang hati dia. Pas ni kelebihan ni. Bagi apa ni pelajar kami kemarin tu kalau dengar ruangan ni. Iaitu afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Nabi kata ibadat umatku yang amat utama ialah membaca Quran. Tu dah. Pas kalau baca tak pandai nak baca belah mana? Dari tu kena dah. Lalu ni serata-rata belajar panggil qiraati. Ambil daripada budak apa ni tadika tak dika deh. Budak sekolah peratung mengaji qiraati. Cara-cara baca dengan secara mudah. Tu dia. Nak mengaji dengan secara mudah panggil. Cara nak baca Quran. Dan lagi pula kebesaran ni mana kata siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah dicatat baginya satu hasanah kebajikan. Dan setiap hasanah itu dilipat ganda pula menjadi 10. Tidak. Satu hasanah menjadi 10. Seumpamanya aku tidak kata alif aku tidak kata alif lam itu satu huruf, tetapi alif satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Alif lam mim jadi 3 huruf. Pas satu huruf 10, 3 huruf 30 dah. Tu dah. Pas tu kira sebuah Quran. Kalau kita selalu ceruh Quran saat itu iaitu apa ni baca apa ni pipi sehari ataupun sejuh 2 juz sehari itu mengikut kemampuan mengikut peluang kita. Kerana kita nak kerja cari makan urusan tu banyak. Tetapi kita belah bagi masa. Bagi masa jadi tetap. Hak mana kena tetap. Seperti mana sembahyang 5 waktu dia tetap dah. Ditetapkan sembahyang 5 waktu saat itu, waktu subuh di antara pukul apa ni?
Pukul 4 51 minit, Sanggup Sapa naik matahari. Daripada fajar naik matahari. Itu dah. Lepas tu waktu zuhur gelecih matahari. Dah tetap dah. Sanggup Sapa pukul 3:30. Komat tu lah deh. Masuk asar. Tiap-tiap waktu sana tu, daripada tu sampai situ masuk waktu tu. Itu dah. Waktu maghrib, waktu isya, deh. Jadi maka tu juga kita kena bagi cara hidup kita waktu-waktunya. Ada waktu berehat, waktu makan nasi, waktu berbagai-bagai lah. Waktu berzikir, waktu baca Quran, belah bagi wikna. Barulah bekala kita sana tu tak ada pergi tubuh saja dak di akhirat tu. Pergi dengan kandi penuh, dengan Quran penuh, dengan zikir. Itu dia. Tetapi kalau mengikut ilmu itu apa di sana itu, kita berharap-harap kepada amalan-amalan kita. Jadi sebenarnya amalan kita ni salah satu saja cara taat pada Allah SWT. Tapi semua itu kena dapat daripada rahmat Allah SWT. Rahmat ialah kasih sayang dia. Tuhan yang amat murah dan amat mengasihani. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ni hak Allah deh. Tuhan nak pergi ke syurga, nak pergi neraka, sudah pada Allah SWT. Cumanya buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan lagi. Tapi tidak angin-angin dengan amalan ni. Sabit tu kena berdoa pula. Tu dia. Berdoa dengan Allah SWT. Sudah semaya kita berdoa pula. Minta Tuhan terimakan semaya aku ni. Minta terimakan gerbai aku ni. Tidak kena berdoa dengan Allah SWT. Bukan buat dah saat ni tu. Terima dah. Tidak. Dia kena berdoa juga dengan Allah SWT. Itu dia. Lepas tu satu cara lagi. Ni cara-cara kelebihan adab membaca Quran. Sabit kena mengaji belakang ni. Adab membaca Quran. Selepas pada tu banyaklah kara-kara lagi berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Dan daripada mana kata sebesar-besar orang yang membaca Quran saat itu tak lain tak bukan. Allah kasih. Lepas pada tu kita mari ambil faham sikit berkenaan dengan membaca Quran dengan berlagu. Balah mana boleh ke tak boleh, balah mana. Kita tengok hukum-hukum syarak. Mana kata hukum syarak saat itu tak lain tak bukan. Membaca Al-Quran berlagu. Membaca Quran dengan berlagu itu adalah sangat dianjurkan. Kerana yang demikian itu akan membatu, menimbulkan kesedaran di dalam hati. Berkhusyuk dan dan berhibur panggil. Dan lagi menarik minat untuk mendengar kepada bacaan Al-Quran Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hassinul Qur'ana bi aswatikum." Artinya, perelok bacaan Al-Quran dengan suaramu. Suruh baca sedap. Baca dengan lagu, dengan tajwid, dengan kena pun dengan suara tinggi rendah, lemuk manis, masin pedas. Tu. Nabi suruh hassinul Qur'ana bi aswatikum. Perelokkan bacaan Al-Quran dengan suaramu. Sebenarnya lagi, man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Artinya, siapa yang tidak memperelok bacaan Al-Quran dengan suaranya, maka ia
bukanlah daripada golongan kami. Itu dia. Nabi kata lagu tu. Orang yang baca Quran sedap, kena tajwid dengan lagu dengan apa lemuk manis, itulah diperelokkan bacaan Al-Quran dengan suaramu, iaitu siapa yang tidak memperelokkan baca Quran dengan suaranya, maka Nabi kata bukanlah daripada golongan kami. Tu dia. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Abu Musa Al-Asy'ari membaca Al-Quran dengan suaranya yang indah, yang indah gemali, panggil. Dengar bahasa nak dengar pula, dengar bahasa galik. Kadang-kadang duk kerja sana itu dengar suara Quran sedap, beradu cengak dengar Quran. Baginda lalu memuji beliau dengan sebenarnya, laqad utiya mizmara min mazamiri ali Daud. Artinya, sebenarnya dia Abu Musa telah diberi seruling dari seruling-seruling keluarga Nabi Daud. Tidak. Kata seruling di sini adalah kata simbolek-bolek ni, yang diartikan dengan suara yang merdu. Tidak. Ibarat suling Nabi Daud sana itu, Nabi kata ialah suara sana sedap. Sedap supaya dengan muzik dah. Tidak. Merdu. Tidak. Penterjemah panggil. Tetapi hendaklah diperelok baca Sungguh kata baca saat itu sedap suaranya, apa kata ni seperti mana suling Nabi Daud tu Kita kena betul lah. Quran tu sebut huruf hijaiyah kena, alif dengan ain, za dengan zai kena ha dengan ha kena. Sebab tu Tok Guru dulu dia mengajar, dia sebut selalu dah kena. Ni ha lah. Ha ni tubik dalam tekak. Ha tubik luar tekak. Tu dia. Ha. Ni ha belakang. Supaya kata alhamdulillah. Ha tubik belah ni tubik ha ni. Kalau tubik ha tak kena baca silap huruf, silap makna, dan berdosa pula baca tak kena. Tetapi hendaklah perelokkan bacaan Al-Quran itu dengan caranya yang sesuai dengan kebesaran. Quran ni hak paling kitab yang tinggi sekali. Kitab Al-Quran saat itu hak Allah, kalamullah. Tak besar belah mana, sama dengan Allah. Allah yang maha besar, tidak ada yang lain nak besar daripada Allah. Dan Allah yang maha kuasa, tidak ada benda lain yang lebih kuasa melainkan Allah. Dan Allah yang amat murah dan amat mengasihani, amat pengampun. Tuhanlah amat pengampun. Lalu kita selalu bertaubat. Setiap-tiap hari kita kena taubat, kerana kesalahan kita tu ada setiap saat. Dosa kecil, dosa besar. Berbagai-bagai, banyak lagi kita tak tahu. Kata hoduk amal buat ni, benda ni berdosa, kita tak tahu. Tidak. Lalu tu selalulah minta ampun dengan Allah SWT. Itu jangan lupa Allah. Mana kata diperelokkan bacaan Al-Quran itu dengan caranya yang sesuai dengan kebesaran Al-Quran dan kemuliaannya. Quran ni satu kitab yang mulia sekali di sisi Allah SWT. Ni kerana kalamullah, iaitu hukum hakam Allah SWT. Dan melagukannya. Melagu ni buat baca jadi sedap. Ada. Tidak. Dan melagukannya tidak seperti melagukan nyanyi-nyanyi biasa.
Quran ni kena baca dia tu dengan suara sedap sungguh, dengan lagu sedap sungguh. Tak ada bercampur dengan muzik, tak ada bercampur dengan apa. Tu dia. Jangan melampaui. Ataupun seperti menyanyikan syair-syair dengan lagu dan irama, apa panggil? Yang tertentu. Sebagaimana yang dilagukan oleh setengah-setengah orang yang bodoh. Dan sempurnakanlah keadaan ketika membaca Al-Quran. Kita ni cara-cara baca Quran ni belah mana? Iaitu ketika membaca Quran pula, hendaklah anda berada di dalam keadaan yang amat sempurna. Gapo dia bersempurna? Ialah bersuci, berwuduk, menghadap kiblat. Itu dah. Bersuci iaitu berwuduk, ada air sembahyang. Menghadap kiblat. Cara nak baca Quran tu kena menghadap kiblat. Segala anggota bertenang, tidak selalu menulis-nulis ke kanan dan ke kiri. Yakni semua perhatiannya dan tertumpu kepada bacaannya. Jadi kita kena tok hati tu jadi kosong tawaduk di dalam baca-bacaan. Perhatian dalam Quran, baca kena tajwid kedak. Tu dia. Lepas tu kita boleh tahu makna-makna kita baca, renungkan makna tu. Ada setengah-setengah tu mengalir tu air mata. Mengikut hukum hakam Allah SWT kata saat itu, ada hak suka hati, ada hak duka cita, berbagai-bagai. Ini kerana apa? Janji-janji Allah SWT di dalam Quran saat itu, dengan baca seperti mana telah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat contoh. Suruh seorang sahabat baca Quran. Nabi nak dengar. Sahabat pun bacalah Quran saat itu, Nabi pun perhati ayat Quran saat itu, tubik air mata. Pas sahabat tanya, "Gana tiak apa?" Dia kata, "Tak tahu, sampai tu aku suruh membaca. Aku nak faham maksud-maksud Quran saat itu ialah Tuhan suruh gapo ratik kepada aku. Aku ni tanggungjawab banyak, sebab tu aku tiak tangis. Nak pikir gerak ke tak tahulah." Tu dah. Ni cara baca serta dengan kita faham makna, kita kena mengaji hukum hakam Allah SWT di dalam Quran. Kena mengaji tafsir katik. Tu. Pas jangan buat main-main, buat senda-senda main. Seperti mana keadaan ketika membaca Quran. Selamat bahagia. Duduk dalam sihat walafiah. Kita pakat-pakat berdoa. Kita saat itu boleh buat amal dengan sempurna dan iman yang kekal abadi. Sudah mengajar mati sekalian, kita mari mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin dhaif. Lepas tu terima kasih kepada kawan Belah di kedai kopi, di jamu itulah, di cabai tu. Terima kasih banyak-banyak kemarin tu kita dah jumpa dengan kakak, rung kakak sikit ni penawar tu tu dah. Boleh berjumpa Allah sukanya ni besar ke panggil Perubur Rahim, ke panggil Ziarah min Ziarah sana itu satu rahmat yang besar. Masa suka hati kemarin boleh berjumpa dengan sahabat lama rung kakak ni penawar masih sihat lagi. Lepas tu banyak lagi yang tak berjumpa tu. Harap duduk dalam sihat walafiah belaka. Minta Tuhan kuatkan iman dan buat amal yang soleh, amal yang ikhlas. Amal soleh, amal ikhlas kepada Allah SWT semata-mata. Dari itu sudah mengajar mati sekadar. Mukmin kuat lebih baik daripada mukmin dhaif. Mana? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabba ila Allah minal mu'minid dhaif. Wa fi kulli khairun wa fil khairun 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 ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah.
wa ta'jiz wa in asabaka syai'un fala takun law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin kun qadarullah. Nah, wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Rawah Muslim. Hadis ni riwayat oleh Muslim. Artinya, sedaya pengajar dirahmati sekalian. Dan daripada Abu Hurairah katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang mukmin yang dhaif, yang lemah, yang tak erak. Tak erak, tak ada semangat. Orang mukmin juga tapi tak ada semangat. Dengan orang mukmin yang semangat kuat sana itu, mana di dalam dan di dalam masing-masing diri orang mukmin itu memang ada kebaikan. Kawankanlah segala sesuatu yang memberi manfaat kepada kamu dan memintalah pertolongan daripada Allah SWT dan janganlah berperasa ilmu. Jika mengenai kamu sesuatu bala, ni nak ni deh. Kalau kita tepuh dengan satu-satu bala saat itu, maka janganlah mengeluh. Jangan serabut po, jangan mengeluh. Berkata, kalau aku buat begini, tentu jadi begitu. Ni mengeluh ni. Tetapi, hendaklah kamu berkata, Allah telah pun mentakdirkan. Dan apa yang ia kehendakinya, ia perbuat, maka sesungguhnya perkataan kalau itu membuka pintu amalan syaitan. Kalau kita buat ngeluh, buka peluang sikit, syaitan masuk selalu dah. Mula mari mengajar lalu, mengajar bagai tak molek. Belah mana kalau kita mengeluh saat itu? Lah, ada arah lah. Buka tak ada arah tu peluang makan syaitan tu. Wah kalu pun seperti juga. Kalau lagu ni, lagu tu, kalau lagu tu, lagu ni. Jangan buka peluang sama sekali. Kita kena tetap hati kita, kuatkan iman kita. Semua saat itu ialah qada dan qada Allah SWT. Tuhan qada dan qada mari, kita kena reda diri kita. Kita kena serah diri kita kepada Allah SWT. Jangan serah pada syaitan. Kalau serah pada syaitan, sana musuh. Seperti mana duk balas petikai bayar dengan adik-beradik. Mung lagu tu, aku lagu ni. Tak sah buka peluang sikit abuk. Royak tu boleh, tapi jangan buka peluang with syaitan. Ya, cara kecek pe, cara lorak kecek pe lagu tu, lagu ni, sana tu tak lain tak bukan. Kenapa? Nak buka peluang kepada syaitan. Seperti mana, apa ni, orang tengah duk sakit teruk, tak berkarik po. Tak ada padu po. Nyebuat wasa po, tak ada panas pedih po. Itu dia. Lalu tu kita tak usah sebut lagu ni. Nak kerana semua tu qada Allah SWT, iaitu satu ujian daripada Allah SWT. Semua manusia kena dapat ujian daripada Allah SWT. Dengan sabar. Nabi kata terlebih molek sana itu baik. Itu berduk dia. Tak kata apa. Dia. Lalu tu sudah mengajar mati sekalian. Nak dia tak boleh. Supaya buah dia dah. Musim dia ni supaya dengan buah dia dah. Duk jauh bau dah. Bau mana? Bau dah. Benda-benda tak molek bau mari dah. Lalu tu kita kena jaga. Ingat benar-benar, Nabi kata semolek-moleknya kena duduk dia. Jangan duduk hubung kalai, orang panggil. Kalai-kalai tu ialah percakap peh. Jangan duduk hubung percakap peh. Senyak yang hari tu. Dengar boleh, senyak. Tak hubung kalai tu, ya setan nak makan tak boleh. Kita tak buka peluang kepada setan. Mari buat wedi belah dalam adik-beradik. Dan di dalam masing-masing diri, orang mukmin itu memang ada kebaikan. Orang Muslim
orang Islam tu memang ada kebaikan. Lepas tu jadi orang mukmin. Orang mukmin sana itu selalu beriman teguh dengan Allah SWT dan beramal soleh. Naik jadi muhsin. Muhsin ni pekat tinggi. Pekat yang mulia. Muhsin ni pekat orang yang terbaik panggil. Lepas tu satu pekat lagi hak ni payah nak sapa ni. Muttaqin. Orang yang yakin dan takwa pada Allah SWT. Hak ni hak payah. Tu dah. Orang yakin dengan Allah SWT, dia tak buat benda hak tak molek. Dia buat benda hak molek semata-mata. Buat tu yang suruh, tinggal tu yang larang. Tu dah. Lepas boleh buat ke tak? Boleh. Apa tak boleh buatnya? Ada. Kalau tak begitu, seperti mana kita ni, kalau pakai perkataan kalau, itu membuka pintu amalan syaitan. Tak usah buat kalau. Kecek dengan betul benar selalu dah. Hak mana hak tak sesuai, tak usah kecek. Katuk mulut. Duk dia. Pertunjuk hadis ni, sedang pengajar rahmati sekalian. Mana pertunjuk hadis ni? Iaitu orang-orang mukmin yang kuat, itu lebih mulia dan lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala. Dan kita nak Tuhan kasih, kena beramal. Kena jadi orang mukmin yang kuat. Yang kuat semangat, orang panggil. Daripada orang mukmin yang lemah. Yang do'eh di dalam segi iman. Faham? Mana kata mukmin yang do'eh, mukmin yang lemah saat itu, di sisi iman. Dan do'eh di dalam segi amal. Dan do'eh di dalam segala-gala urusan. Agama. Dinamakan al-mu'min qawi. Al-mu'minul qawi. Orang mukmin yang kuat itu ialah orang yang teguh imannya kepada Allah SWT. Bertawakal dan bergantung kepada Allah semata-mata. Mana kata bergantung tu bukan bergantung supaya naik kereta, bergantung di tangga, bergantung di situ sini tak. Mana kata reda, bergantung dengan Allah semata-mata, iaitu reda dengan Allah semata-mata. Serah pada Allah SWT bulat-bulat kata. Buat amal sudah. Nak dapat pahala tak dapat pahala sudah pada Allah SWT. Ni orang mukmin duduk situ. Ni dak ni, dia harap kepala baru tahu kata tak boleh pahala sana itu, hundur diri. Dak. Yakin. Tuhan tak boleh nyanyi pada orang yang buat turut perintah Allah SWT. Tak serupa manusia. Buat baik tak boleh baik. Itu dia. Lalu tu jangan buka peluang. Kata buat baik tak boleh baik. Buat baik kena boleh baik sirat. Tuhan tak lupa. Tuhan kasih pada orang yang selalu buat baik. Tu dia. Dan bertawakal, bergantung kepada Allah semata-mata. Tidak kepada yang lain. Kerana yang lain itu tidak boleh memberi pertolongan kepada kita. Kuat, yakin sini. Banyak lagi buat kita duk keluh-keleh. Dia kena, segala-gala macam itu kena serah dan reda kepada Allah SWT. Iaitu dengan bersih hati buat apa-apa saat itu, baru kita tak berduka cita. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada peminat kita telefon mari. Lah ni tukar dah weh. Kata tak molek tu. Tukar barang molek mana kata? Masya Allah, Alhamdulillah. Itu dah. Terima kasih pada Allah. Itu dah. Segala puji bagi Allah. Semua saat itu kita kena hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang selalu sebut-sebut ayat suci Al-Quranul Karim, baca ayat suci Al-Quranul Karim, satu huruf kira 10 pahala. Itu dah. Banyak-banyak huruf, banyak mana dah. Kita kena ngutik weh.
Lo ni seperti mana kita pergi sepuluh orang zaman dulu, kita boleh ambil contoh teladan. Dia boleh nak pergi benda di pera lembu, pera apa sana itu. Ada dengan bajak, ada dengan apa siap belakang lagi. Kadang-kadang pikul cok boleh-boleh lagi. Tak tahu nak buat apa lagi. Tapi cadai taruh. Tahu dah kata nak pergi benda, cok kena pakai. Temu tunggu-tunggu halus-halus tu. Cakul-cakul tunggu way tu baik. Tu dia. Cok. Ataupun temu benih-benih gapo duk tumbuh tepi-tepi tu. Ambil mai tok jadi apa ni? Jadi tertib wi molek. Gali tanah. Tu dia. Lepas tu bajak sana tu temung apa ni kayu-kayu. Gating-gating kayu dah kayu hak luruh mari tu deh. Ambil mari apa ni? Gating-gating sudah sana tu ikat tali. Tali pun kena ada weh. Orang zaman dulu dia bawa semua tali, bajak apa kau tu ni. Pergi ke dalam atas beris mana sana tu deh. Masuk dalam hutan. Ataupun pergi apa ni dalam sungai. Ada dengan apa buah nipah, tak buah nipah. Tak suruh nak upih dengan tangan. Tu dia. Ni cadang-cadangnya. Lalu tu sedang mengajar mati sekedar. Kita nak klik kembali kepada Allah SWT pun kena ada cadangnya. Deh. Jelerah habis dah apa? Bunyi senyap ni. Kelolo. Dan lagi pula akan kebaikan dan jalan petunjuk serta bersifat sabar di atas perbuatan menyakiti manusia kepadanya. Kalau demo mari duk hina pada kita, buat nyakiti kepada kita, kita kena sabar. Kita balas dengan zikir. Balas dengan doa. Minta dia masuk ke email. Orang kita kalau ada email penuh, orang takut ke Tuhan, taat pada Tuhan sungguh, dia tak buat apa. Selalu nak buat molek. Selalu nak buat molek. Dan boleh memberi pertolongan kepadanya. Dan orang kuat iman itu gemat pada bekalan dan amalan akhirat. Ni dia. Kita selalu beramal untuk nak bekagi pada akhirat. Buat gilah nak buat apa panggil apa ni jeruk mame tak jeruk mame, boleh makan lama jeruk mame. Masa yo mak pergi ke Mekah tu bawa jeruk mame, dek nu tak ada payah. Jeruk mame lah. Apa ni wafta, pula dah. Wajerin camoh lah bawa pergi. Ramai yo mak pergi. Pelik sungguh. Tapi pergi dek nu lepas tu budu bawa pergi juga. Bagai makruh tak apa. Bawa budu segala pergi ke Mekah sana tu pakat bagi cuik-cuik sore. Masya Allah, dia kata Allah wasaha. Moga duk Mekah nak ambil mana budu. Kita bawa pergi ni merai weh. Pakat mari sejabis-jabis sore. Allah segarnya. Mui budu sudah dah sana tu. Ada dengan lada dengan selima apa. Bawa pergi. Tak ada punah. Bawa sikit-sikit sekarang boleh pakat kecak sikit-sikit sekarang. Tu dia. Alhamdulillah. Ni orang panggil bekal. Kita buat pergi sana tu. Demo dek nu merai. Tak merai kan dia buat cari di mana jual tak ada. Kita bawa benda tak ada. Lepas pada tu kata Al-Qurtubi seorang ulama seorang sahabat Nabi. Orang yang mukmin kuat itu kuat badannya di dalam kesihatan serta dengan hemoh yang dapat mengerjakan ibadat semaya, puasa, haji, apa tu menyuruh makruf dan melarang mungkar. Dan pekerjaan lain daripada perkara-perkara yang menegapkan dan meninggikan agama. Kita pakat membina agama. Pia pandai berapa mengajar qiraatih mengajar. Orang mengaji pun mengaji. Ada masa luar. Tu dia. Orang mengajar pun mengajar. Dia gini, zaman dulu hari tu tiap-tiap kampung. Tak ada kira lah, dalam 3 wilayah kita ni kita boleh perhati tengok. Tiap-tiap kampung ada tok guru Quran.
Ni hak besar sekali. Tok guru Quran. Mengajar Quran. Deh. Setiap-tiap kampung ada tok guru Quran. Tu dia. Lalu tu kita nak hidup ni kelek. Hidup ni kelek. Lepas tu mengajar kori, mengajar hak lagu. Loni yang tu kira. Kita ni alhamdulillah. Kira hati ni. Ada anak cucu pok kita ni lah di petani ni. Dapat juhan di antara dunia. Sampai tak boleh pelekeh manggil kita ni. Dia titih dah dah. Titih baris, bakar dia ada. Acu kira. Tak ada duduk dalam tempat besar sekali. Duduk di kampung je. Ngaji pondok uduh-uduh. Lepas tu baca qiraati sana itu. Dapat juhan. Adik nama tak ingat dah nama ayah pan. Ingat kan? Hani nak wayak tahu kelebihan tempat kita ni. Tempat yang ulama petani. Tempat barakah. Lalu tu keberkatan ni siapa cucu cicit cocok. Kalau bala turun mari sana tu tak merebak mana. Bertepuh lah tapi tak merebak mana. Seolah-olah kata bakar tak nyala. Tapi bertepuh dengan panas di bahasa dia api. Kadang-kadang tak berasa panas. Kenapa? Kerana kesabaran pokok kita sana tu. Dia mau duk puji lagi lah tempat kita ni. Getah murah pun tak ada pihak curah. Ambil getah duk curah tengah batas. Tak supaya tempat demo pongoh. Bekai. Tempat kita pongoh juga tapi sobar boleh. Orang ada email ni duduk di mana pun tak ada apa. Sungguh kata dia susah pun tak nampak susah. Tak ada tunjuk perasaan tu. Semaya ajak. Wa amah. Nak gapo minta dengan Allah. Susah gapo minta tolong Allah. Itu comel sekali. Lepas pada tu kita bagaimana yang terdapat kekuatan yang ada pada Raja Tolut pemimpin pemimpin Bani Israel untuk mengembalikan kerajaan Islam. Amalan-amalan Islam dan syariah Islam selepas Nabi Musa alaihissalam, firman Allah Subhanahu wa taala qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Dari surah Al-Baqarah ayat 247. Artinya berkata ia Nabi Nabi mana Samuil. Berkata Nabi Samuil kepada kaumnya, iaitu sesungguhnya Allah telah memilihkan Tolut menjadi raja sebagai pemimpin atas kamu. Dan ia iaitu Allah tambah keluasannya tentang ilmu dan kekuatan badannya. Raja Tolut itu. Iaitu orang mukmin yang do'eh, yang lemah itu tidak mempunyai sifat-sifat yang tersebut. Dan tidak kuat pegangannya terhadap Allah SWT. Dan tidak ada kebolehan di dalam segala segi. Sudah mengajar mati sekalian. Tetapi tiap-tiap diri orang mukmin itu masing-masing ada kelebihan. Ni nak ayat kata orang kita je tak sama. Dia masing-masing ada kelebihan. Acu kira ambil daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Ada kelebihan sana itu seorang rambut kotak, rambut keriting. Keriting tak ada kena buat apa sekarang. Jadi dengan kuasa Allah SWT. Ada kala ni rambut jarang ayat mula beranak lagi dah. Ada kala mari rambut tebal. Semua sana itu ada kelebihan masing-masing. Tidak. Kecil, besar, gemuk, kurus. Semua sana itu ialah kuasa daripada Allah SWT.
Allah lah punya jadi. Tu dah. Allah je Maha Kuasa. Berlama-lama yang kepak sana itu. Tiap-tiap diri orang mukmin itu masing-masing ada kelebihannya. Kerana dikira nilai imannya itu walaupun sedikit. Ada harga. Ada harganya. Iman sikit pun ada harga. Nilai mahal supaya dengan ada iman banyak seperti itu juga. Di dalam sebuah hadis menyatakan orang yang akhir keluar daripada neraka dengan sebab ada imannya. Iman sikit. Kena hidup lain azab seksa di dalam neraka ni dulu. Iman sikit. Dengan sebab apa? Sebuah hadis ni menyatakan orang yang akhir keluar daripada neraka dengan sebab ada imannya. Sebesar mana? Sebesar biji sawi ya. Dimandikannya di dalam sungai Al-Hayat. Dimasukkan ke dalam syurga. Kena bercuci diri dulu. Ni deh. Mana kata buat akhir sekali saat itu sore masuk syurga. Lepas tu ni nak pilih orang hak ada iman dan ada kelebihan dalam agama, ada kebaikan. Sebenarnya kebaikan pun walau sebiji sawi sekalipun. Sungguh kata nak duduk dengan susah payah. Kena denda, kena apa oleh Allah SWT. Tapi akhir sekali, walau sebiji sawi sekalipun, kalau ada sana itu, tengok, dia ada. Ada iman sikit sangat ya dia iman. Lalu tu ambil mari basuh mandi, lepas daripada debu-debu dalam neraka tu, dimasukkan ke dalam syurga. Ni nak orang kata iman. Doa iman seberat sebiji sawi sekalipun Allah tak lupa. Lepas dia kena azab seksa mari dah saat ni tu kena denda. Kena denda dah. Lepas tu tengok ada dia ada iman duk selit sikit sangat ya. Lalu tu Allah suruh kat sana tu ambil mandi. Ambil mandi sudah. Di sungai mana? Sungai Al-Hayat nama dia. Dimasukkan ke dalam syurga. Boleh masuk syurga juga. Itu dia. Dan lagi pula, berlama-lama lah membuat apa saja perkara yang memberi manfaat kepada diri kamu itu seperti bekerja mencari harta benda yang halal. Ni cara-cara kita. Cari harta yang halal. Harta yang sah bagi hukum. Sah bagi hukum syarak. Cari harta yang halal. Mencari kepandaian ilmu pengetahuan. Dan kemajuan yang berguna kepada agama dan masyarakat. Tak tinggal agama. Yang berguna di sisi agama dan masyarakat. Di dalam segala urusan dan pekerjaan kamu itu hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah dalam menjayakannya itu. Lalu tu sedap pengayu rahmati sekalian. Pakak gagal lah kemarin. Ayah mak pergi dan tahu dia kata ayah mak nak mari tukar. Pakak tunggu duduk nanti. Peminat ayah mak. Makku tu esong jambu tu. Alhamdulillah sihat. Umur tu lebih kurang dah 70-80 dah lah. Ada sekali dengan kakak rumah. Ada orang ingat lagi dengan tak ada apa lagi. Kok mak 80 dah lah. 80 lebih lah. Rumah kakak. Tapi dah duduk sihat. Tak ada sakit demam apa. Ni orang yang betul benar. Ayah mak tahu sejarah sore-sore tu di jambu tu. Kerana apa? Kerana dia tak biasa kecek buku menyakiti. Duduk dengar.
Kecek perkara hok molek berjuruhnya. Dengan lemah lembut, dengan tak ada kasar, dengan tak ada apa. Ni kalau kuat orang beriman dia lagu ni. Tu dia. Cuci bersih. Umur banyak tak ada tua kali. Lepas tu terima kasih lah. Kemarin we kepuk. Kepuk ikan tamai. Mari jabir kemarin. Pakak-pakak. Duk dengar sokmo mari sore. Duk dengar sokmo. Hari ni boleh berjumpa dengan tuan sendiri. Alhamdulillah. Marilah kita jangan lupa kita pakak-pakak. Pakak royak-royak bisik-bisik. Lola ni ayah mak ni duk buat ni. Mula radio saja je. Ada setengah-setengah dia kata bawa jauh sikit tu. Duk tindai dengan radio demo katik. Dengar cerak tak cerak. Lepas pada ni kalau ada telefon tangan deh. Ada wifi sudah sana itu deh. Buka Facebook. Facebook deh. Facebook live panggil. Ni tengah ni dak tubik dah ni. Ni ayah mak boleh tengok sendiri le telefon tangan ayah mak ni. Tu dah. Deh, boleh tengok dengan apa ni tuai sendiri, boleh dengan suara apa kau tu ni. Facebook live sana itu tulis di apa ni? Tulis di apa panggil kata yang nak kata tak kena. Deh. Pin daripada tulis kata FM kau FM kau deh. FM 95 deh. Jala radio. Tulis dengan bahasa orang putih. Lepas tu tekan situ pak tubik mari selalu cari hak ada perahu kolek tu. Itu loko perahu kolek. Tak sot ayah mak. Nak dengar tiap-tiap hari pun boleh. Lepas tu nak rojok klik. Lepas dah pun rojok boleh klik. Nak dengar tekah ayah mak tu mengajar gapo sana itu deh. Boleh rojok klik lagi. Ada dengan gambar, ada dengan suara. Deh. Lo ni bukan main. Mudahnya. Sikit lagi dia gini sedang mengajar mati sekali. Ya dunia ni ada orang panggil menasah. Kalau hadis saat itu ayat ni menasah ayat ni menasah ayat ni deh. Mana kata sabit tu dia kena pakai hukum fiqh. Mengikut apa ni ahli sunnah wal jamaah. Kena pakai hukum fiqh katik. Deh. Lepas tu campur dengan ilmu tasawuf. Dia kena ramu-ramu baru nak jadi. Iaitu kalau gula tu sedap dah. Teh lama. Tak payah basi dia panggil. Payah basi. Ni kenapa? Kita buat amal sungguh sikit. Tapi kita buat amal dengan kemah, dengan ikhlas. Hak ni teh lama. Email kita teh lama. Kukuh. Kenapa? Kerana kita bergula terkena main api. Bukan gula-gula nak jual ni. Tak ada sebab pukul 12 basi dah. Kenapa? Kerana tak cukup gerik dia orang panggil. Tak cukup gerik dia. Gerik dia. Tu dah. Kalau masak tak bersungguh. Masak bersungguh. Belah sikit pun. Tu dah. Lalu tu sedang buat kau itu, kau comel, kau banyak tu. Deh. Lalu tu kita kata, ni satu fikrah, satu fikiran kita tak lain tak bukan. Kita kena pakat mengaji dah. Kita kena pandai mikir, pandai buat, pandai ukar masalah. Deh. Satunya we tahu isbat. Kami panggil kata sebab. We tahu sebab panha sahid we tikar. Sebab tu kada kejadian. We tahu. Ngaji we faham sungguh. Kejadian lagu ni kita kena mengaji. Lepas tu panha iaitu masalah. Deh. Gapo berlaku masalah. Lagu ni kau ni. Lepas tu cari isbat. Sahid. Sabit po boleh jadi lagu tu. Cari sahid. Sabit po tak ada duit. Kerana malah kerja. Berbagai-bagai lah. Lepas tu witikah. Kalau tak ada duit, malah kerja. Nyanyi tak boleh makan.
Nak ambil duit mana makan? Kena kerja. Cara ukar, kena kerja. Tak ada kira kerja puasa boleh duit. Tapi buat kerja benda halal. Jangan asal buat kerja apa asal boleh duit. Jual debu, jual barang, ni benda haram. Berdosa. Kita cari, ikutlah nak buat kerja gapo fikir. Kita duk suluh demo tinggi-tinggi tu. Suluh balik bawah ni. Tak ada payah sekali. Tak ada kena pakai modal apa. Pakai modal apa ni betul benar kita tu pun tak apa dah. Aku nak ambil apa ni sekut sting weh. Pas nak minta plastik tu, jabih lah lu tu. Lepas tu ambil pergi beli lilin. Kita tak ada apa ni enjin nak pack ni tu deh. Nak teri sana tu, teri dengan lilin. Ataupun dengan pita minyak gas pun boleh zaman dulu. Ni, tak ada kena tu modal apa tu. Modal ialah fikir. Pandai mikir, pandai buat, pandai bukan masalah. Beli sekut ting besar tu ambil boh dalam jabih lah lu. Pagi tok dia dapat mau sekolah. Tak ada payah sekali. 5 kok sejabih, 5 kok sejabih. Tu kira. Laba bagi 2. Duit gaji kerja boleh duit. Buat kerja benda yang halal. Jangan dia bekerja benda haram. Buat kerja benda haram sana itu, kau lanak oleh Allah SWT. Kita tukar lagi hari ni. Tidak. Lepas tu, masa kita sana itu ada dalam ada 45 minit lagi. Dalam 10 minit. Ayah mak pun nak beri peluang kepada peminat kita. Nak komen. Dari tu kuatlah email kita sana itu. Mudah-mudahan kita dapat nak jaga, nak teguhkan, nak lawan dengan syaitan. Nak musuh dengan syaitan, iaitu tipu menipu oleh syaitan. Orang email kuat, syaitan nak tipu tak boleh. InsyaAllah kita pakat beramal bersama. Lepas pada ni, ialah ayah mak pun nak mari tutur tegur di dalam apa ni Facebook live kita ni. Ni sut-sut hari ni. Iaitu daripada Yaring. Mana Yaring sana tu deh. Cak Tanjung Dalo dah. Suara hati ada. Nampakkan suara hati. Cak Tanjung Dalo apa Yaring. Cacin mak kah. Terima kasih. Lepas tu daripada Komariah Arak. Assalamualaikum. Cak Tanjung Mah tu. Komariah daripada Tanjung Mah. Terima kasih pada ayah mak. Lepas tu mari daripada mana lagi? Ni banyak ni. Daripada Melasta. Banyak je mari. Masya Allah. Alhamdulillah. Mari. Waris salam ayah mak. Lepas tu Imran. Imran. Lepas tu daripada ni apa ni? Cik Gayah. Salam ayah mak. Wala ceput rantong an. Ayat araikah. Mengabai Saburi. Tak ada baca ayat. Menang baca Fatihah. Lepas tu baca ayat Kursi. Buka kedah. Itu dah. Lepas tu berdoa. Ya Allah minta menambahkan rezeki yang halal. Minta kena weh. Lepas tu Fatimah. Assalamualaikum. Ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni cik kru ni. Salam ayah mak. Chop fang. Rekani. Cak. Tung po. Sebayoy. Assalamualaikum ayah mak. Waalaikumsalam. Daripada Lina. Lina Sidi. Daripada An-An. Selamat pagi ayah mak. Kau ayah mak. You kat rekani nanan. Fang le kau cai. Lek cacin sud-sud. Daripada Menesta. Menesta katalah no. Assalamualaikum ayah mak. Pom yang madai noเลย. Tham thu rian. Pergi musik dia. Gaji. Dia baru dia ni setahun sekali. Dari tu kena usaha deh. Cari rezeki, cari nafkah yang halal. Amwi Menesta. Salam ayah mak. Pom yang madai no เลย Tham thu rian. Tu rian. Pin salah deh. Mujur minta melah rezeki yang halal. Minta menambah. Buat kerja dengan bersih hati. Jangan tipu demo. Muhammad Azni. Alhamdulillah. Terima kasih. Bang Di. Amin. Ayah mak.
Maria Yaik. Salam ayah mak kau hai Ayu. Deh. Kau hai apa ni? Kau hai Ayu apa ni? Ayu kau hai rangkai ni. Deh. Kau hai reka ni you ตลอดไป Deh. ไม่เจ็บไม่ป่วยชอบมากayah mak Maria Yaik. Terima kasih. Hak ni dah Rumi pula dah. Apa ni daripada apa ni Pai Poming deh. Pai Poming KB. Apa noh? Molek ayah mak. Amo mak apa ni? Amo mak Pidari deh. Tumpat. Kelantan. Selalu dengar ayah mak, dengar suara ayah mak. Deh. Terima kasih. Iaitu terima kasihlah. Daripada Tumpak tu. Kelantan. Deh. Ayah mak tu bakal Kelantan juga ni weh. Ayah mak tu kok Pulau Pisau tu. Deh. Kok Tumpak kau tu jalan belakang waris saja. Ainu bakar salam ayah mak. Lepas tu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ni manusia garam. Aduh. Memang pujing jai. Salam kah? Ya ring. Chat chain kah? Kak Moh. Selamat ayah mak. Selamat pagi di Raman. Ni Amir Mak Deng. Salam ayah mak. Deh. Lubuk sawa bacok. Chat chain mak.อดีตกับความทรงจำดูอายะมะอยู่ที่มาเลดูอายะมะอยู่ที่มาเล Terima kasih. Suara hatiจากTanjung Dalo. Ya ring. ชัดเจนมากค่ะKamaria hanya baca dah saat ni. Lepas dah nama ni apa ni? Mukni deh. Mukni Kadir. Salam ayah mak fang ทุกวันเลยค่ะ Terima kasih. Ayah mak. Allah terima kasih banyak tu lalu malah pikul ayah mak. Muhammad Ali Muda. Tidak. Gelong Nikom. ชัดเจนมาก ada bukit pun cerak molek deh. Alhamdulillah. Noso Salipah Mak Diyah Jaha. Kau ชัดเจนมากค่ะ Terima kasih. Boleh kita boleh cek kata dengar cerak tak cerak sana itu dia mau royak mai belakang dah. Dan nak kena pergi dah. Deh. Terima kasihlah. Tolong jadi khabar berita kata ada gapo dalam kampung tolong royak deh. Supaya kita ni nak boleh ukar masalah dan nak menjagakan agama, nak membinakan agama dan masyarakat kita menjadi masyarakat cemerlang, masyarakat santisuk. Deh. Kita pakak-pakak. Kalau kita pakak insya-Allah di tempat kita akan aman damai. Lepas daripada penyakit dadah, lepas daripada penyakit apa ni bang, lepas daripada penyakit segala-gala. Kita pakak-pakak buat kerja, cari rezeki yang halal. Deh, kita kasih mesra dan kasih sayang, itulah sebagai yang Allah kasih kepada kita. Hari ni sekadar sekat ni